Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, kita bertemu kembali dalam 7.2 iaitu sukatan serakan. Okey, dalam subtopik ni kita akan belajar macam mana nak tentukan julat. Okey, julat antara kuartil, variance dan sisihan piawai. Okey. Okey, jadi kita akan tengok yang pertama sekali julat. Okey, macam mana kita nak kira julat? Kita tengok contoh yang ke-9. Pak Hamidi telah mencatat jisim buah nanas yang dipetiknya. Okey. Jadual kekerapan dan ogif berikut merupakan data yang diperoleh. Tentukan julat dan julat antara kuartil. Okey, dia suruh tentukan julat dan julat antara kuartil. Okey, dia dah bagi dah kat kita jadual kekerapan dan kita punya ogif. Okey, sekarang kita nak cari dia punya julat. Okey, macam mana kita nak cari julat? Julat iaitu titik tengah kelas tertinggi tolakkan titik tengah kelas terendah. Okey, yang mana kelas tertinggi, yang mana kelas terendah? Okey, yang paling bawah sekali ialah kelas tertinggi. Kita nak cari dia punya titik tengah dia. Titik tengah macam mana? Had bawah tambahkan dengan had atas bahagikan dengan 2. Okey, titik tengah kelas tertinggi tolakkan dengan titik tengah kelas terendah. Kelas terendah ialah yang paling atas ni lah. Had bawah tambah had atas. 400 tambah 499 bahagikan dengan 2. Jadi kita akan dapat 500. 500 ni ialah dia punya julat. Okey. Ini ialah dia punya julat. Kemudian soalan nak kita cari julat antara kuartil. Okey, julat antara kuartil macam mana pula? Okey. Julat antara kuartil kita kena ambil. Okey, tengok sini kotak memori ni. Q3 tolakkan dengan Q1. Okey, Q3. Video sebelum ni Q3 nak cari macam mana Q3. Kalau nampak je Q3 maknanya 3/4 daripada data tersebut. Jumlah data. Dan kalau Q1, 1/4 daripada jumlah data. Okey, data tadi, jumlah data semua ada berapa? Macam mana kita nak tentukan jumlah data? Jumlah data ialah jumlah kekerapan, jumlah bilangan nanas ni. Okey? Kena tambahlah semua. Tambah semua kita dapat 80. Ataupun kita boleh tengok terus kalau dekat ogif ni, dia punya kekerapan longgokan yang paling tinggi sekali ni ialah 80. Okey? Jadi, kita nak cari julat antara kuartil. Cari dulu Q1, cari Q3. 1/4 darab 80 sama dengan 20. 20 bukan jawapan dia. Kita kena tengok dalam graf. Okey, tengok dekat kekerapan longgokan. 20 dekat mana? 20 kat sini. Okey, jadi ambil pembaris, ambil pensel, titik-titik, turun ke bawah. Kita kena tengok jisim dia berapa. Okey. Di sini dia dah buat dah kat kita. Okey, jisim dia ialah Q1 dia 614.5, 614.5. Okey, so tulislah Q1 sama dengan 614.5. Kemudian cari pula Q3. Q3, 3/4 darab 80, kita dapat 60. Jadi 60 kena ambil dekat kekerapan longgokan. Garis, sampailah graf kita dan ke bawah. Okey. Ini ialah Q3. Q3 dia ialah 809.5. Jadi dia nak cari julat antara kuartil. Q3 tolakkan dengan Q1. Kita dapatlah 195 gram. Okey. Itu cara nak cari julat dan julat antara kuartil. Okey. Kemudian kita tengok pula variance dan sisihan piawai. Okey, variance dan sisihan piawai ni dia ada formula lah untuk variance.
Okey, variance kita boleh tulis dia macam ni lah. Ini ialah variance. Dan kalau tak ada kuasa 2 tu ialah sisihan piawai. Jadi kita ada formula dia. Bentuk ni apa? Ini ialah jumlah. Okey, kalau bentuk ni ialah jumlah. Jumlah Fx kuasa 2 bahagikan dengan jumlah F tolak X kuasa 2. X ni apa? X dia ada bar kat atas. Ialah min. Min data. Okey. X ialah titik tengah. Kalau X saja ni ialah titik tengah. F ialah dia punya kekerapan. Dan min dan X dia ada bar kat atas tu ialah min bawah. Okey. Jadi variance dia punya formula dia yang ni. Dan sisihan piawai sama juga, cuma kita perlu tambahkan punca kuasa 2. Okey, tengok formula dia lebih kurang sama, tapi yang sisihan piawai ni ada punca kuasa 2. Okey, yang ni selalu dia akan bagi formula lah kat depan. Kalau nak mudah, kena ingat lah apa dia. Okey, kita tengok contoh ke-10. Okay, contoh ke-10 ni, dia bagi kat kita jadual kekerapan untuk isi padu air dan dalam sehari bagi sekumpulan isi rumah. Okey, dia suruh kita hitung variance dan sisihan piawai. Okey, dia bagi kat jadual kat kita, dia bagi macam ni je. Dia bagi kelas dan dia bagi kekerapan. Jadi, untuk variance dan sisihan piawai, apa yang perlu kita tambah? Jadual apa yang kita perlu tambah? Kita perlu tambah dia punya titik tengah. Kan? Titik tengah dia. Kemudian, kita kena tambah dia punya Fx ni. X kuasa 2. Sebab apa? Sebab sehari kita nak cari min. Min, dia ada formula dia pula. Okey? Jom kita tengok sama-sama contoh yang ke-10 ni. Okey. Ini maklumat yang dia dah bagi yang dia dah bagi kat kita dia bagi kat kita kelas. Okey, kelas ni kita tulis lah. Okey, kita tulis. Lepas tu bilangan keluarga ni ialah kekerapan. Okey, boleh gantikan dengan kekerapan. Kekerapan dia punya simbol dia apa? Dia punya simbol dia F. Okey, tulislah F. Lepas tu tulislah semua 8 sampai 16. Okey, lepas dah kita tulis kita punya kekerapan tu, kita boleh jumlahkan. Okey, cikgu pasal apa nak kena jumlahkan kekerapan ni pula? Okey, sebab kita nak cari min satgi. Min data ni, satgi kita nak masukkan dalam ni, kita kena jumlahkan dia punya kekerapan dulu. Okey. Kemudian kita cari titik tengah. Dah cari titik tengah. Ingat lagi tak titik tengah macam mana nak cari? Had bawah tambah had atas bahagi 2. Dapatlah 154.5. Okey. Dan seterusnya. Sama juga. Kemudian lepas dah ada F. Lepas dah ada X. Kena cari Fx. Fx ni apa? Fx ni ialah hasil darab. Darab yang mana? Darab X. Darab F dan darab X. 8 darabkan dengan 154.5. Okey. Tak percaya, cuba tekan kalkulator. Kita dapat yang ni lah. Okey, dia punya Fx dia. Lepas tu yang bawah, 12 darab 164.5. Okey, dapatlah 197.5. Dan seterusnya, buat sampai bawah. Okey. Kemudian cari dia punya jumlah dia. Jumlah macam mana pula cikgu? Jumlah tambah je lah semua ni. Okey, tambah je semua ni. So, kita tulis jumlah. Jumlah Fx dia ialah 17,417.5. Okey. Lepas dah ada Fx, kena buat apa pula? Kita kena buat X kuasa 2. X kuasa 2 ni apa pula cikgu? X kuasa 2 ni ialah titik tengah kita kuasakan dengan 2. Okey. 154.5 kuasa 2. Kita akan dapat 23,870.25. Lepas tu dan seterusnya 164.5 kuasa 2 kita dapat yang ni.
dan seterusnya. Okey, cikgu. Lepas kita buat X kuasa 2, kena buat apa pula? Okey, kita kena buat Fx kuasa 2. Fx kuasa 2 ini bermaksud F kekerapan darabkan dengan X kuasa 2 yang kita cari tadi. F darabkan dengan X kuasa 2. Jadi, 8 darab yang ni tadi. Darabkan. Bila darab, kita dapat ni lah. Okey, lepas tu 12 darabkan dengan X kuasa 2. Kita dapat ni. Okey, cari sampai bawah. Cari sampai bawah dan kita cari dia punya jumlah dia. Tambahkan semua. Kita dapatlah jumlah bawah ni. Okey, bila dah lengkap kita punya jadual ni, nak cari varian dan sisihan piawai. Kena buat macam-macam ni. Ingat apa? Ingat boleh cari macam tu je. Kena tambah semua jadual-jadual ni. Okey. Sebelum kita nak cari variance dan kita punya sisihan piawai, apa yang perlu kita buat? Kita kena cari dia punya mean dulu. Okey, mean ataupun X, dia ada bar dekat atas tu. Okey, apa formula mean? Formula mean ialah jumlah Fx bahagikan dengan jumlah F. Okey, tadi kita dah cari dah kan jumlah Fx. Kan? Kita ambil lah 17,417.5 bahagikan dengan jumlah F. Jumlah F ialah jumlah kekerapan. Okey, kita dah dapat mean. Okey, mean dia ialah 183.34. Okey, sekarang bila dah cari mean, barulah kita boleh cari variant. Okey, macam mana nak cari variant? Kita guna formula tadi ni. Okey, formula dia jumlah Fx kuasa 2 bahagikan dengan jumlah F tolak min kuasa 2. Okey, jumlah Fx kuasa 2 yang mana? Yang ni. Okey, gantikan dalam formula. Bahagikan dengan jumlah Fx. Jumlah Fx yang ni tadi 95. Okey, tolakkan dengan min. Min kita dah cari dah. Kita boleh masukkan yang ni ataupun dekat sini pun boleh. Dekat sini dia tunjuk ni kan. Okey, jangan lupa kuasa 2. Sebab formula dia kuasa 2. Okey, letak kuasa 2. Lepas tu tekan je kalkulator. Okey, dapatlah jawapan dia. Bila dapat jawapan, kita letak kita ambil 2 tempat perpuluhan. Okey, boleh. Okey, jadi settle untuk variant. Apa yang penting ialah kita ikut dia punya formula. Okey, formula dia. Lepas tu yang kedua, soalan nak sisihan piawai. Sisihan piawai tadi lebih kurang formula variance tapi dia ada punca kuasa 2 kan. Jadi kita tulis balik dia punya formula dan jawapan variance tadi kita just letak kuasa 2, punca kuasa 2. Okey? Ini ialah jawapan variance kan? Jawapan variance tadi. Okey, letak je. Yang ni, sorry. Okey, lepas tu kita ambil 2 tempat perpuluhan. Okey? Macam itulah cara nak cari variant dan sisihan piawai. Okey, kalau nak guna kalkulator boleh tengok dekat sini ini cara nak semak jawapan betul ke tak. Ikut dekat sini. Okey. Boleh tengok muka surat 212. Ini soalan-soalan ni. Okey. Nanti saya akan buat lagi satu video cara nak lukis ogif, nak cari apa kuartil apa semua. Okey, sekarang macam mana kita nak membina dan mentafsir plot kotak bagi suatu set data terkumpul. Okey. Jadi kita kenal dululah dia punya plot kotak. Okey. Kalau macam ni, yang A ni. Ni kita panggil apa ni? Kita panggil sungut. Panggil sungut. Macam sesungut. Sungut.
Okey, ini ialah taburan simetri. Kenapa dia kata simetri? Dia sama je kan? Sini jarak dia sama je. Ini kita panggil simetri. Kemudian taburan pencong ke kiri. Kalau pencong ke kiri, dia punya sungut sebelah kiri ni lebih panjang. Dan kita ada taburan pencong ke kanan. Pencong ke kanan, dia punya sungut sebelah kanan panjang. Okey, kita tengoklah macam mana kita nak buat plot kotak ni. Okey, untuk A, kita tengok yang warna kotak kuning ni ya. Garis median berada di tengah-tengah kotak dan sungut adalah sama panjang. Okey, garis median memotong kotak menjadi tidak sama saiz. Jika bahagian kiri kotak lebih besar, maka taburan itu pencong ke kiri. Kalau bahagian kanan lebih besar, pencong ke kanan. Okey, sungut kiri dan sungut kanan mewakili skor di luar median. Jika kotak dibahagi dengan saiz yang sama tetapi sungut kiri lebih panjang daripada sungut, maka taburan pencong ke kiri atau sebaliknya. Okey, boleh tengok daripada gambar lah. Okey. Okey, kita tengok contoh yang ke-11. Okey. Ogive di sebelah menunjukkan jisim dalam gram bagi 90 biji belimbing yang dicatat. Okey, kita ada jumlah belimbing dan dia punya jisim dia. Bina satu plot kotak berdasarkan ogive tersebut. Okey. Jadi, macam mana kita nak bina plot kotak? Okey, jadi plot kotak actually kita kena kira dia punya mula-mula kena cari dia punya nilai minimum, lepas tu nilai maksimum dan kita kena cari Q1, Q2, Q3. Okey? Okey, jadi pertama sekali kita tengok dulu yang manakah nilai minimum dalam ogive ni. Nilai minimum, nilai yang paling rendah lah, paling kecil. Paling kecil sekali yang mana? Okey, paling kecil ialah 80. Okey, yang paling maksimum, yang paling besar dekat sini ialah 150 yang dia punya jisim. Lepas tu, lepas kita dah cari nilai minimum dan nilai maksimum, kita kena cari dia punya Q1. Q1 macam mana tadi? Q1 ialah 1/4 daripada nilai data tu lah, jumlah data semua. So, jumlah kekerapan dia ialah 90. 1/4 darab 90, kita dapat 22.5. 22.5 bukan jawapan dia. 22.5 kita kena tengok daripada kita punya ogive. Dekat sini lah 22.5 garis sampailah kena dia punya ogive ni dan ke bawah. So, kita dapatlah berapa? 116. Ini untuk Q1. Kemudian cari pula Q2. Okey. Bila cari Q2, 1/2 darab 90 dapat 45. Kemudian tengok dekat graf 45 dekat mana? Dekat sini. Garis sampai bawah. Kita dapat 123. Ini Q2. Q3 pun sama. 3/4 darab 90 dapatlah 67.5 dan kita tengok daripada graf ialah 128. Okey. Jadi nilai-nilai yang penting ni kita kena buatlah. Nilai minimum of course lah yang paling kiri dan nilai maksimum yang paling kanan. Okey. Cuba tengok dekat sini. Okey, plot kotak dia. Okey. Jadi daripada 80 tadi ambil balik apa dekat sini dia punya apa? Dia punya paksi X dia. 80, 90, 100, 110, 120 kan? Okey. Kita tulis balik. Lepas tu ini ialah nilai minimum 80. Buat titik kat sini. Terlalat sikit. Okey, lepas tu nilai maksimum. Maksimum 150. Lepas tu kita punya Q1. Q1 tadi berapa? Q1 116. 116 kat mana? Kat sini. Okey. Lepas tu Q3. Ini Q1, Q3. Jadi
antara minimum dan Q1 kita buat dia punya sungut. Okay, ini sungut dia. Q3 ke maksimum, dia punya sungut kanan. Lepas tu Q2 ni kat mana pula? Q2 ni dekat tengah-tengah antara Q1 dan Q3. Ini Q2. Okay, lepas tu yang tengah-tengah ni kena buat kotak lah. Okay. Ini ialah plot kotak soalan yang ni lah. Soalan contoh 11. Okay. Boleh tengok dekat buku teks je. Okay. Untuk B. Seterusnya nyatakan bentuk taburan data tersebut. Okay. Bentuk dia. Tengok. Dia punya sungut kiri ni lebih panjang. Jadi dia apa? Data ini mempunyai taburan pencong ke kiri. Okay. Kiri panjang, pencong ke kiri. Okay. Itulah dia punya bentuk dia. Bentuk taburan dia. Okay. Okay. Seterusnya kita akan tengok bagaimana membanding dan mentafsir dua atau lebih set data terkumpul berdasarkan sukatan serakan yang sesuai. Okay. Untuk sini kita akan membanding dan mentafsir. Kita akan tengok contoh yang ke-12. Okey, seorang ahli botani menyemai 40 sampel anak benih pokok bunga raya. Okey, daripada dua hybrid yang berbeza, A dan B. Okey, diameter bagi kedua-dua hybrid ini diukur bagi tujuan pengawasan dan pengawalan rapi supaya pokok bunga raya menghasilkan kelopak yang mekar. Okey, kita adalah maklumat data yang dia bagi dekat bawah ni. Okey, dia ada diameter dan kan dia dah semai dua jenis pokok, dua jenis bunga raya kan, hybrid A dan hybrid B. So dia punya diameter dan berapa anak pokok ni. Okey. Berdasarkan min dan sisihan piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Berikan justifikasi anda. Okey, dia bagi kat kita kelas dan kekerapan. Okey. Jadi, memandangkan dia ada dua jenis, hybrid A dan hybrid B, so kita kena pecahkan lah. Mula-mula kita buat jadual untuk hybrid A. Okey, untuk hybrid A dia punya diameter, dia punya kekerapan. Kekerapan ambil yang hybrid A lah, 4, 8, 9, 10, 9 ni. Okey, dan kita cari macam contoh tadi juga. Dia punya X, dia punya Fx, X kuasa 2, Fx kuasa 2. Okey, bila dah dapat ni, kita cari. Mula-mula cari dia punya min dahulu. Okey, min kita guna formula apa tadi min? Jumlah Fx bahagikan dengan jumlah F. Okey, kita dapatlah min dia 14.35. Kemudian kita nak cari sisihan piawai. Kalau sisihan piawai, ingat dia punya formula dia ada punca kuasa 2. Okey. Tengok balik. Kalau tak ingat, boleh tengok balik dekat atas dia punya formula dia. Okey. Jumlah Fx kuasa 2 bahagikan dengan jumlah F tolak min kuasa 2 kan. Lepas tu punca kuasa 2. Okey. Bila dah ada formula ni, just kita dah cari kan semua. Kita masukkan je lah dalam formula ni kan. So kita dapat sisihan piawai dia 0.64. Ini untuk hybrid A. Kemudian dah selesai untuk hybrid A, kita bolehlah cari hybrid B pula. Buat jadual macam tadi juga. Okey, untuk hybrid B. Dan cari dia punya min dan dia punya sisihan piawai. Okey, lepas tu kita dah dapat dah dia punya min dan sisihan piawai. Tengok balik soalan. Soalan nak apa? Soalan nak berdasarkan min dan sisihan piawai, tentukan hybrid bunga raya yang menghasilkan kelopak bunga yang lebih mekar dan konsisten. Okey. Mekar. Mekar. Jadi kalau mekar macam mana? Mekar ialah yang besar lah kan. Okey, cuba tengok kat sini. Hybrid A menghasilkan kelopak bunga lebih mekar
kerana mean-nya lebih besar daripada hybrid B. Okey. Kita kena bezakan dia mengikut mean. 14, okey, hybrid A 14.35. Lebih besar daripada 14.1 cm. Dan sisian piawainya lebih kecil. 0.64 lebih kecil daripada 0.7 menunjukkan diameter kelopak bunga yang lebih konsisten. Okey. Okey, nanti boleh tengok lagi. Dan yang last sekali kita akan tengok bagaimana menyelesaikan masalah melibatkan sukatan serakan data terkumpul. Okey, cara nak selesaikan masalah. Kita boleh tengok contoh yang ke-13. Okey, satu tinjauan dijalankan di sebuah pasar raya bagi mengkaji tempoh masa dalam jam yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang. Okey. Kemudian hasil daripada tinjauan tersebut ditunjukkan dalam ogif di sebelah. Okey. Masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang dekat pasar raya. Dia dah bagi ogif dekat kita. Paksi X dia ialah masa dan kekerapan ni ialah bilangan pelanggan lah. Okey. Untuk A, bina jadual kekerapan bagi masa yang diambil oleh pelanggan untuk membeli barang di pasar raya itu dengan kelas 0.5 hingga 0.9 dan seterusnya. Dia suruh bina jadual kekerapan. Okey, jadi apa yang perlu kita buat? Jadual kekerapan macam ni lah masa dia, dan kita tengok daripada graf tu ialah dia punya bilangan pelanggan. Okey, kita tengok. Ini ialah selang yang pertama lah. Kan ogif dia ambil apa? Ogif dia ambil dia punya sempadan atas kan? Okey. Cuba tengok dekat sini. Dia start daripada kosong kan dekat sini. So kita boleh start daripada sini lah. 0.95 ni ialah kelas yang pertama. Ada berapa? Okey, tengoklah dekat sini berapa. Okey. Ialah 6. Lepas tu dekat sini berapa? 16. 1 hingga 1.4. Ada berapa orang pula? Lepas tu 1.5 hingga 32. Okey. Tapi dekat sini ialah 22. Ini ialah kekerapan longgokkan. Kita tak bolehlah ambil terus 22 tulis kat sini. Sebab ini bukan kekerapan. Paksi Y bukan kekerapan. Paksi Y ialah kekerapan longgokkan. Apa yang perlu kita buat? Ambil 22, tolakkan balik dengan yang atas tadi. 22 tolak 6. Kita dapat 16. Okey? Lepas tu dekat sini. Kita dapat 54. 54 bukan dia punya kekerapan 54 kena tolakkan dengan 22 tadi. 22 dekat sini. Kita dapat 32. Okey? Kena tolak berdasarkan apa yang kita dapat tadi. 70 tolakkan dengan 54. Kita dapat 16. Okey? Kemudian yang last sekali 80 tolakkan dengan 70. Dapat dia punya bilangan dia ialah 10. Okey? Ini ialah dia punya jadual kekerapan. Kemudian seterusnya, anggarkan mean dan sisihan piawai bagi data tersebut. Okey, dia punya mean dan dia punya sisihan piawai. Kena buat macam tadi jugalah. Bila kita dah ada jadual kekerapan ni, kita bolehlah buat dia punya titik tengah, fx, x2, fx2 dan kita masukkan dia dalam formula tadi. Formula mean dan formula sisihan piawai. Okey? Buat macam tu lah. Anggarkan mean. Okey, mean dia yang ni lah. Dan dia punya sisihan piawai dia yang ni. Okey, itu saja video untuk kali ini. Okey, boleh like, subscribe dan share dengan kawan-kawan yang lain.